Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam pelajaran bahasa Al-Quran menggunakan kaedah terpilih kata-kata dasar di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi kita hari ini akan memasuki pelajaran yang ketiga kaedah terpilih, iaitu corak. Kita akan mengetahui atau mengenali corak kata kerja. Setelah kita mengenali jenis-jenis kata dasar yang mendasari setiap perkataan dan mengetahui jenis-jenis kata dasar dan makna asas bagi setiap kata dasar, pada hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga, iaitu mengenali corak kata kerja. Sebenarnya di dalam bahasa Al-Quran ini, selain daripada perkataan itu didasari oleh kata dasar, setiap perkataan itu juga ada corak ataupun pattern tertentu. Dengan mengetahui pattern ataupun corak, atau kita kenali di dalam pelajaran kita ini sebagai wazan ini, dengan mudah sekali pelajar-pelajar bahasa Arab atau orang yang nak belajar bahasa Arab ini akan dapat mengetahui makna dan menentukan makna-makna di dalam bahasa Al-Quran. Baik, kita mulakan dulu. Baik, pertama sekali ialah apa yang dimaksudkan dengan corak kata kerja di sini. Corak kata kerja di sini adalah bentuk ataupun pattern kata kerja. Oleh kerana kata kerja di antara perkataan kata kerja ataupun kita kenali sebagai verb dalam bahasa Inggerisnya verb, kata kerja ini dia mempunyai pattern yang agak stabil di dalam bahasa Arab. Jadi sebab itulah kita mulakan dengan mempelajari pattern ataupun corak kata kerja. Kerana kata kerja dia mempunyai pattern yang agak standard dan mudah difahami, dan ia bagaikan sifir. Kalau orang belajar matematik, bagi sifir lah dan formula yang membantu kita mengenali ataupun mengetahui atau menentukan makna setiap perkataan. Baik, kita mulakan insya-Allah. Dalam buku teks sila rujuk dalam muka surat 9 ya. Buku teks muka surat 9 kaedah nombor 3 buku teks kita insya-Allah. Baik. Untuk pengetahuan kita ya, ini adalah ringkasan yang saya lakukan kepada pattern-pattern ataupun corak kata kerja yang ada dalam Quranul Karim. Ini adalah ringkasan saja, 9 corak. Cuma untuk 9 corak ini, kalau kita belajar lebih advance lagi, dia akan ada lagi beberapa corak lain. Tapi ini adalah corak yang ataupun pattern yang kerap dijumpai di dalam kitab suci Al-Quran Karim. Yang lain pun ada juga tapi jarang dijumpai. Jadi kita tumpukan yang 9 ni ya. Kita mulakan dengan pattern nombor 1. Okey. Pattern nombor 1 ni, okey, ini pattern saja, ini wazan saja. Wazan saja. Okey, pattern nombor 1 ialah pattern yang dikenali sebagai pattern plain ataupun pattern yang tidak ada sebarang imbuhan ya. Jadi kita sebutkan pattern nombor 1 ni sebagai pattern fa'ala ya. Fa'ala. Di mana huruf tengah ini biasanya dia masih lagi tidak ada satu penentuan, di mana setiap perkataan itu dia akan ada baris sendiri ya. Jadi fa, ain dan lam. Jadi kalau kata dasar tu ada 3, fa, ain dan lam. Pattern nombor 1 ni adalah plain, tanpa ada sebarang imbuhan. Jadi contohnya kalau perkataan yang kita jumpai, misalnya pattern nombor contohnya perkataan kita jumpa sebelum ni, perkataan apa? Perkataan misalnya khalaqa. Jadi pattern nombor 1 khalaqa. Itu dikenali sebagai pattern nombor 1. Ini pattern nombor 1 fa'ala. Ini pula adalah pattern nombor 2. Pattern nombor 2 ni kita kenali sebagai af'ala. Di mana beza di antara pattern nombor 1 dengan nombor 2 ni adalah pattern nombor 2 ini dia ada imbuhan hamzah di awal. Ada satu imbuhan. Jadi fa'ala ubah pada pattern nombor 2, dia akan jadi af'ala. Jadi sebutnya ialah af'ala, penambahan hamzah di awal af'ala, penambahan satu imbuhan. Kita beralih ke pattern nombor 3. Pattern nombor 3 bunyinya macam ni ya, fa'ala. Fa'ala ni dia berbeza dengan pattern nombor 2. Di mana nombor 3 ni dia akan ada baris bersabdu di tengah ya, sabdu. Maknanya digandakan bagi di tengah. Fa'ala. Jadi fa'ala, ingat ya, itu pattern nombor 3. Pattern nombor 4 ialah fa'ala, iaitu dipanjangkan huruf pertama dia. Fa'ala.
fa'ala. Itu adalah pattern daripada 1, 2 dan 3 serta 4. Jadi kita dapat rumus kat sini. Pattern 1 adalah pattern yang plain, yang tidak ada sebarang imbuhan. Pattern 2 dia ada satu imbuhan iaitu hamzah di awal. Pattern 3 digandakan huruf tengah. Pattern 4 dipanjangkan huruf pertama dia. Fa'ala. Jadi pattern 1 tanpa imbuhan, 2, 3 dan 4 satu imbuhan. Inilah imbuhan tetap yang ditambah pada pattern 2, 3 dan 4 ya. Jadi fa'af'ala, fa'ala dan fa'ala. Ingat insya-Allah. Pattern nombor 1 sebutnya fa'ala dan boleh jadi fa'ila dan fa'ula. Ini tiga ni tengah ni belum tetap lagi. Jadi sebut fa'ala tak apa, fa'ala. Nombor 2 af'ala, nombor 3 fa'ala, nombor 4 fa'ala. Baik. Itu yang pertama. Jadi kita ada pattern nombor 1 tanpa imbuhan, 2, 3 dan 4 adalah penambahan satu imbuhan pada kata dasar, kata dasar. Kata dasar yang 3 fa'ala, fa'ala, dan ini pun 3 juga fa'ain dan lam. Baik, bersedia insya-Allah kita berpindah kepada pattern nombor 5. Pattern nombor 5 af'ala. Bentuknya adalah af'ala. Pattern nombor 5 ifta'ala. Ifta'ala. Berapa imbuhannya? Imbuhannya 2, iaitu alif di depan dan ta. Jadi sebutnya adalah ifta'ala. Jadi 2 imbuhan. Ifta'ala. Baik, seterusnya pattern nombor 6 infa'ala. 2 imbuhan iaitu alif dan nun. In fa'ala ke atas kata dasar fa'ala. Jadi in fa'ala penambahan alif dan nun. Dan nombor 7 tafa'ala. Tafa'ala penambahan ta dan alif menjadi 2 imbuhan. Jadi tafa'ala ke atas kata dasarnya fa'ala. Dan nombor 8 tafa'ala iaitu ta ni satu lagi ya. Ta ni kata dasar, ta ni adalah imbuhan juga. Tafa'ala. Daripada kata dasar fa'ala menjadi tafa'ala. Silap sikit ni, patutnya ta ni dikalakan dari tafa'ala ya. Sekali kita ulang insya-Allah. Untuk wazan nombor 5, nombor 6, nombor 7 dan nombor 8 kita mempunyai 2 imbuhan. Nombor 5 mempunyai alif dan ta di tengah, sebutnya ifta'ala. Nombor 6 infa'ala, alif dan nun di awal. 7 tafa'ala, ta dan alif di tengah. 8 tafa'ala, ta dan huruf ganda kan ain di tengah ya. Jika kita perhatikan untuk wazan nombor 7 dan nombor 8 ini kita kenali sebagai wazan upgrade. Nombor 7 dan nombor 8 ya. Nombor 7 dan nombor 8 kita kenali sebagai wazan upgrade. Wazan yang dipertingkatkan. Maksudnya wazan itu adalah wazan tafa'ala ini, nombor 7 ini adalah upgrade ataupun peningkatan daripada wazan nombor 4. Perhatikan nombor 4 ya. Fa'ala, fa'ala. Bila berubah menjadi nombor 7, dia akan jadi tafa'ala dengan menambahkan ta di awal. Menjadi 2 huruf imbuhan kat sini. Tafa'ala. Manakala wazan nombor 8, perhatikannya, tafa'ala. Ini adalah upgrade daripada wazan nombor 3, iaitu fa'ala ditambah dengan ta di depan menjadi tafa'ala ya. Tafa'ala, ta. Itu dia. Jadi kesimpulannya wazan nombor 1 tanpa imbuhan, 2, 3 dan 4 satu imbuhan, 5, 6, 7 dan 8 ada 2 imbuhan. Dan untuk pertambahan 7 dan 8 ini adalah wazan upgrade, di mana 7 adalah upgrade pada wazan nombor 4, 8 adalah upgrade pada wazan nombor 3. Seterusnya wazan terakhir adalah wazan nombor 9. Wazan nombor 9 adalah wazan sendirian berhad, dia tidak ada upgrade bermakna istaf'ala. Ini yang paling banyak sekali penambahan dia, iaitu 3 hamzah, sin dan ta, alif, sin dan ta, jadi istaf'ala. Di kata dasarnya ialah fa'ala. Kata dasar kata dasarnya ialah fa'ala. Inilah dia standard ataupun wazan atau pattern bagi perbuatan di dalam bahasa Arab. Jadi setiap perkataan yang kita merujuk kepada perbuatan ataupun verb, dia akan pasti boleh masuk dalam wazan ni. Akan masuk dalam wazan ni. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran, mana-mana perkataan yang masuk dalam wazan ini, maka dikenali sebagai perbuatan. Kalau tak masuk dalam wazan, maksudnya itu adalah kata nama biasa. Itu adalah cara kita mengenal wazan ya.
wazan. Baik. Wazan-wazan ini amat penting kita mengetahui wazan ini, kerana ini adalah asas penting dalam pengajaran bahasa. Jadi kalau kita dah gagal menghafal ataupun mengingat wazan-wazan ini, kita akan menghadapi kesukaran di dalam mempelajari bahasa Arab, kerana kebanyakan kaedah-kaedah bahasa bergantung pada wazan asas ni. Jadi pastikan insya-Allah kita dapat memahami wazan yang 9 ya. Sekali lagi saya ulang insya-Allah supaya kita lebih ingat lagi. Wazan pertama fa'ala, wazan kedua af'ala, wazan ketiga fa'ala, wazan keempat fa'ala, wazan kelima istaf'ala, wazan keenam infa'ala, wazan ketujuh tafa'ala, wazan ke-8 tafa'ala, wazan ke-9 istaf'ala. Untuk memudahkan kita mengingat insya-Allah, cuba buat latihan dalam muka surat muka surat berapa ya? Muka surat 8 ya. Muka surat 8 ada sikit latihan. Ini dia wazan yang saya masukkan, iaitu wazan adalah 9 wazan, iaitu wazan fa'ala, nombor 1 af'ala, nombor 2 fa'ala, nombor 3 fa'ala, nombor 4 ifta'ala, nombor 5 infa'ala, nombor 6 tafa'ala, nombor 7 tafa'ala, nombor 8 istafa'ala, nombor 9, dan cuba masukkan huruf imbuhan ya. Contohnya kalau wazan nombor 1 fa'ala, ini tanpa imbuhan, tidak ada imbuhan langsung ya. Af'ala ada imbuhan apa? Betul, satu imbuhan iaitu hamzah. Hamzah ya. Jadi ada imbuhan hamzah kat situ. Hamzah. Okey, baik. Fa'ala ada imbuhan sabdu. Sabdu ya. Fa'ala ada imbuhan apa? Ada imbuhan alif. Ada di tengah ya. Jadi kita panggil fa'ala, ada imbuhan alif, fa'ala, satu imbuhan iaitu alif. Seterusnya ifta'ala ada imbuhan alif dan ta. Infa'ala ada imbuhan alif dan nun ya. Alif dan nun. Alif dan nun. Alif dan nun ya. Alif dan nun pada awal. Infa'ala ya. Alif dan nun. Okey, manakala tafa'ala ada imbuhan apa? Tafa'ala ada imbuhan ta dan alif. Ta di awal, ta dan alif ya. Ta dan alif. Okey, ta dan alif. Ta dan alif. Baik, manakala tafa'ala, ta dan sabdu. Ta dan sabdu ya. Ta dan sabdu, ta dan syaddah. Kita panggil syaddah ya. Sabdu insya-Allah. Ta dan syaddah. Syaddah, tandanya syaddah. Tak keluar tanda syaddah ya. Tak apalah insya-Allah. Syaddah. Ta dan syaddah. Ta dan syaddah. Tak apalah ya. Tanda syaddah ataupun tanda sabdu ini. Istaf'ala penambahannya adalah alif, dan seterusnya adalah sin dan juga ta. Alif, sin dan ta ya. Alif, sin dan ta. Jadi itu saja insya-Allah pelajaran kita hari ini. Jadi kena ingat insya-Allah dia punya wazan ataupun pattern bagi perbuatan ada 9 pattern. Fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala, iftaf'ala, ifta'ala, infa'ala, tafa'ala dan istaf'ala. Jadi untuk pelajaran akan datang kita akan tunjukkan bagaimana wazan ini berfungsi di dalam perkataan di dalam Quran Al-Karim insya-Allah. Jadi cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.